soalan dia, kenapa suka follow drama ni? Saya suka follow drama ni sebab kita boleh tengok realiti sebenar kehidupan seseorang waktu pandemik COVID-19, kehidupan sebenar frontliners, kehidupan sebenar masyarakat, kehidupan semua orang. Sebab tu saya suka tengok sebab orang lain akan terbuka mata dan terbuka hati. Baru dia orang akan faham apa yang sebenarnya terjadi dekat Malaysia waktu pandemik COVID-19. Dan untuk itu kerajaan memutuskan untuk melaksanakan perintah kawalan pergerakan. COVID ni susah sangat nak nyebutnya. Masih teruk ke? Allah baru turun bala sikit korang semua ni apa ni Semua nak buang dunia terus. Martin! Aku berbulu lah tengok muka kau. Sebab kau dengan abang kau aku kena buang kerja tau. Cik dah melebihi 10 km. Saya arahkan Cik untuk berpatah balik. Aku tak minta pun lah jadi frontliner ni. Aku tak minta dipuji pun. Bagaimana pula harapan kita di Malaysia? Kan mak dia cakap jangan pergi dekat rumah diorang tu. Diorang tu berpenyakit corona. Awak bagi tahu saya bila awak nak balik? Nak tunggu anak tu sakit? Nak tunggu anak tu mati? Allah tu ciptakan air mata untuk hapuskan kesedihan. Jadi jangan ditahan, jangan disimpan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Senang sekali saya Izwan Azir Saleh bertemu anda dalam satu lagi edisi Soal Drama disiarkan secara langsung di NTV 7 dan ini adalah program kolaborasi bersama Cool FM, jadi dapat juga ditonton di Facebook Cool FM. Dan malam ini kita nak bercakap tentang satu drama yang sebenarnya sewaktu saya sedang bercakap dengan anda ni, drama itu sedang disiarkan di TV3. Yang saya maksudkan adalah drama dalam slot Lestari Hadiah dari Tuhan. Dan anda dah saksikan tadi snippet bagaimana drama ini memperkatakan tentang situasi yang macam kena dengan keadaan kita sekarang yang tengah berdepan dengan PKP darurat atau PKPB, PKPP di beberapa negeri lain. Jadi ini adalah satu kesempatan untuk saya nak kupas dengan lebih mendalam lagi tentang drama Hadiah dari Tuhan ini yang memang temanya tentang COVID-19. Dan kalau anda boleh saksikan, saya di studio ni ada 2 kerusi kosong. Sepatutnya saya ada tetamu, tetapi sebab kita dah kena PKP, saya bercakap walaupun seorang di studio, tetapi saya gembira kerana saya disertai oleh barisan pelakon dan juga pengarah Hadiah dari Tuhan, dan kita ada seorang frontliners yang nak menggambarkan keadaan atau situasi semasa di hospital. Jadi apa kata kalau saya perkenalkan tetamu-tetamu saya secara virtual pada malam ini. Saya gembira kerana saya disertai oleh Fairuz Loy. Beliau adalah pengarah drama Hadiah dari Tuhan. Kita ada Rina Diana yang membawakan watak Ika, juga Syafiti yang membawakan watak Cool, dan seorang frontliners hero kita yang berpusat di Hospital Sungai Buloh iaitu Dr. Siti Suhaila Hamzah. Beliau adalah Ketua Jabatan Kecemasan Hospital Sungai Buloh. Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam. Terima kasih kerana sudi menemankan saya yang bersendirian di studio. Tak apa, kita faham tengah PKP. Anda pun elok berada di rumah, jangan pergi ke mana-mana. Kalau bolehlah saya mulakan malam ni, saya nak kepada pengarah drama ni sendiri iaitu Abang Fairuz kita. Abang Fairuz, secara ringkasnya kenapa abang pilih tema COVID-19 ni? Drama ni selalunya dia tentang bercinta, tentang rampas-merampas, tentang ialah macam Cik Laila kita tu yang buat bising-bising dulu kan. Tapi abang pilih drama yang sangat niche, fokus dia itu COVID-19. Kenapa Abang Fairuz? Bagi saya mungkin itu rezeki saya. Yang kedua, kita banyak drama yang bermacam-macam. So banyak orang yang akan ada cita rasa masing-masing. So bagi saya lebih baik saya buat benda yang lain daripada lain sikit supaya kita sajikan kepada penonton yang berbentuk lain. Maknanya penonton dapat variasi drama-drama ni kat Malaysia ni, kecuali yang disiarkan di TV3 yang berlainan bentuk. Okey. Rina yang sebelum ini popular dengan watak yang kita panggil macam santai dan main-main gitu. Tiba-tiba awak dapat watak Ika ni dalam satu drama yang memang tema dia fokus kepada satu benda sahaja. Macam mana agaknya Rina menerima peranan ni pada peringkat awal?
Okey, pada mulanya Rina macam takut juga, tapi masa script reading jumpa dengan director masa meeting, Rina ada bincang dengan Abang Fairuz Loy, dengan Kak Jalina Rejab. Abang Fairuz kata tak apa Rina, mungkin kali ni cabaran untuk kita nak ubah persepsi orang lain daripada watak Laila pergi ke watak yang betul-betul introvert, yang memang berbeza, opposite daripada watak Laila. Jadi Rina rasa Rina terima ni sebagai cabaran, nak bagi orang tengok yang sebenarnya Rina sebelum bawa watak Laila pun pernah membawa watak-watak biasa juga. Tapi mungkin watak Laila tu memberi impak yang lain daripada lain. Tapi komen daripada orang pun okey juga, sebab sebenarnya komen dari saya pun okey juga. Saya pun macam best lah. Macam tak adalah dia ni gila-gila sangat kan. Boleh jadi baik, innocent rupanya ya. Betul. So different lah watak tu. So macam okey lah. Alhamdulillah. Tak sangka orang boleh terima Laila dengan watak lain juga sebenarnya. Okey. Syafi, sebagai seorang pendatang baru, bagaimana anda beradaptasi atau saya nampak lakonan anda sebagai orang baru pada saya. Kalau saya buat research sendiri mengenai Syafiti ni pun memang nampak macam orang barulah dalam industri. Tapi nampaknya awak membawakan watak cool ni, nak kena jaga adik tu dengan baik sekali. Jadi mungkin Syafi nak berkongsilah siapa yang membimbing dan siapa yang memberi tunjuk anja yang baik dalam drama Hadiah dari Tuhan ni. Okey. Yang first kali, terima kasih pada producer dan juga of course pengarah kita Fairuz Loy. Dia lah yang paling banyak sebenarnya mengajar saya sebenarnya. Sebab sepanjang saya berlakon tu sebenarnya saya sentiasa diperhati, dan setiap kesilapan ataupun perkara yang perlu ditambah dalam lakonan saya, Fairuz Loy akan sentiasa mengajar saya all the way sampailah saya betul-betul boleh membawa watak dengan baik. Sebab katanya untuk membawa satu watak tu, kalau kita nak suka dekat seorang adik tu, kita kena suka dia. Kita tak boleh main suka macam tu. Betul. Je. Kita kena mendalami betul-betul benda tu. Dan juga kalau kita ada kehilangan nenek, kita betul-betul merasai kehilangan nenek tu. Dia kata awak dari segi keislamiknya, islamiknya dia, cara Fairuz Loy mengajar antara pendekatan kita dengan Tuhan, dia banyak menggunakan pendekatan itu secara islamik. Dan kita relatekan Islam dan lakonan. Dan daripada situ penghayatan tu akan jadi lebih tau. Kita sayang kita punya adik lebih, kita sayang kita punya nenek lebih. Dari combination Islam dan lakonan tu jangan lari. Kat situ Fairuz Loy ajar. Okey, sebenarnya sekarang ni magic tau, sebab ketika kalian sedang bercakap dengan saya, drama ni tengah ditayangkan di TV3. Dan kalau kita boleh curi line TV3, sekarang ni tengah ditayangkan ada satu babak ni. Kalau boleh lah, mungkin Rina ingat tak malam ni? Ni tengah scene apa ni tengah dengan Amy Mastura, ada makan-makan tu. Tengah Sofia. Ibunya Jannah kan? Dan Amy Mastura sebagai Jannah ni adalah ketua jururawat di hospital kan? Betul. Ini watak ni situasi ni masa ni kita baru dapat sambut raya masa PKP. Tapi masih lagi kena ikut SOP. Okey. Drama ni macam rezeki kepada Abang Fairuz sebab tiba-tiba dia tayangkan tu kita kena PKP lagi macam macam pandai je dia target time. Ini semua ketentuan Allah lah. Semua rezeki. Okey, dan saya nak menegur barisan hadapan kita lah, hero kita yang sangat kita beri tabik hormat kita, Dr. Siti Suhaila Hamzah. Beliau adalah Ketua Jabatan Kecemasan Hospital Sungai Buloh. Doktor, Perdana Menteri mengatakan bahawa Hospital Sungai Buloh sekarang kapasitinya 83%. Kalau doktor boleh gambarkan kepada penonton malam ni lah keseriusan keadaan yang ada di Hospital Sungai Buloh tu, bagi penonton insaf sikit, macam mana doktor? Okey, berdasarkan apa yang kita punya Perdana Menteri dah bagi tahu, kalau ikutkan kapasiti kami ni sebenarnya dah sampai tahap kritikal lah. Bukan nak kata tak ada bed langsung, bukan tak ada katil langsung, tapi sekarang ni prioriti kami, iaitu keutamaan kami dah berubah.
untuk memberikan perawatan dan menerima pesakit-pesakit yang betul-betul memerlukan rawatan. Maksudnya dari segi kategori kritikal. Kalau ikut kategori kritikal tu maksudnya kategori 3, 4, 5. Maksudnya dia dah ada jangkitan paru-paru yang memerlukan oksigen dan nauzubillah yang kita panggil masukkan tube lah ataupun proses intubasi, mana mereka tidak disedarkan untuk membantu mereka bernafas. Jadi kategori itu sekarang hampir memenuhi kapasiti kami di Hospital Sungai Buloh. Jadi dengan adanya keadaan sebegini, gelombang ni, jadi pesakit-pesakit yang kurang kritikal, maksudnya kategori 1 yang tiada simptoms ataupun gejala mereka sangat minimal, memang mereka kemungkinan besar tidak akan dimasukkan ke Hospital Sungai Buloh. Jadi kuarantin di rumah saja doktor? Buat masa sekarang belum ada arahan kuarantin di rumah. Cuma mereka perlu menunggu untuk pihak perawatan kesihatan untuk membawa mereka ke tempat yang lebih sesuai. Contohnya kalau kita tahu di Klang Valley, Lembah Kelang, tempat mereka ditempatkan di Maibs berhampiran dengan Serdang. Baik. Okey. Ya, kita akan bersambung lagi. Kita akan sambung perbualan kita ini dan kita nak lihat bagaimana drama ini cuba memahami kejadian sebenar COVID-19 ini, PKP, walaupun mengambil contoh kepada PKP 1.0 dahulu. Semuanya kita akan kupas terus bersama Soal Drama kembali selepas ini. Ya Allah, bagikanlah dia ni kekuatan. Anda sedang menonton Soal Drama secara langsung di NTV7 dan juga di Facebook Cool FM. Dan kalau anda nak berinteraksi dengan kami, anda boleh hubungi talian WhatsApp Cool FM 017-276-5656. Saya masih lagi bersama dengan barisan pelakon Hadiah dari Tuhan, termasuk pengarah drama ini dan seorang wira negara kita di barisan hadapan dari Hospital Sungai Buloh. Saya nak teruskan dengan Abang Fairuz dahulu. Kita nampak macam setting kepada drama ni nampak macam cantik bang dengan PPE dia, dengan ambulans dia, dengan kawat berduri dia. Jadi macam mana abang nak betul-betul pastikan scene yang dibuat dalam Hadiah dari Tuhan ni betul-betul menyerupai apa keadaan sebenar PKP dan COVID-19 dekat Malaysia bang? Sebenarnya kita nak buat benda tu sebenarnya berat. Berat maksudnya dari segi apa yang terjadi. PKP, PKB kan. So maknanya bila kita buat benda tu sometimes kita facility tak cukup. And kita nak minta bantuan polis. Dan polis masa tu tengah sibuk pula kan. Betul. So kita terpaksa gunakan cara kreativiti kita macam mana kita nak ambil shot tu. Kita tak boleh buka besar, kita tak boleh buka terlalu kecil. So nak nampakkan real benda tu. So banyak benda yang saya kena research and saya kena perhati. Sama juga dengan frontliner, doktor, dengan nurse. Kalau kita letakkan sebagai seorang nurse tu dia terlalu stres, maknanya dia don't like on dia punya work, maknanya kerja. Maknanya dia happy dengan kerja dia untuk menolong rakyat, menolong masyarakat. And kat sini pun saya nak ambil kesempatan pada doktor. Thank you very much doktor. Sama. Okey. Kerana doktor frontliner yang ada ni bagi saya yang baik food panda apa yang hantar makanan ke yang polis ke benda, bagi saya dia adalah hadiah Tuhan daripada kami. Okey, itu dia. Abang Fairuz, apa scene yang paling mencabar untuk abang selesaikan dalam Hadiah dari Tuhan? Scene yang mencabar, saya rasa semua scene tu mencabar sebab saya nak bawakan karakter tu. Saya nak adaptkan kepada pelakon sebab pelakon yang ada kita sekarang dia tak merasai benda tu. Betul. Macam mana sebagai seorang pelakon nak menjadi seorang doktor. Bagaimana seorang pelakon macam Amy Wastura, dia penat, tapi dia balik dengan keadaan senyum dia, dengan dia punya happy, dia dapat bantu tolong. That's his satisfaction. Okey. So saya rasa itu yang paling berat. Kalau saya bawakan scene pengkebumian tu,
dengan orang datang pakai PPE-nya, dengan apa orang panggil disinfection-nya. Jadi macam mana Abang Fairuz nak buat tu supaya nampak betul-betul macam real lah bang? Saya ambil apa benda yang research yang Kementerian Kesihatan tunjuk macam mana cara-cara semua benda. So saya nak relatekan benda tu dari segi drama, and then saya nak bawa benda tu yang ditengok oleh cucu dia. So kalau kita tengok dari segi overall, kita kena nampak benda tu white shot, macam ni cara. Tapi kita nak relatekan benda tu seorang macam mana cucu dia tak dapat menyempurnakan jenazah nenek dia. Tapi shot dalam liang lahat tu memang terbaik lah Bang Fairuz. Itu memang macam wow, mahal lah pada saya. Dan yang melakonkan tu Syafi sebagai Cool. Awak pun saya tengok behind the scene, kata sehari tu ada kena menangis sampai berbelas kali. Cabaran lah ataupun scene yang paling mencabar lah Syafi. Sebagai seorang pendatang baru pun, sebagai anak muda yang baru nak menyina. Macam mana awak ataupun apa scene yang paling mencabar untuk Syafi? Scene paling mencabar sekali bagi saya lah apabila saya kena bagi tahu adik saya yang nenek saya dah meninggal. Bagi saya itu satu benda yang sangat-sangat berat lah. Sebab nenek meninggal kita boleh hadam lagi. Tapi bila kita kena bagi tahu adik kita kena sorot pada dia tentang kita punya perasaan, kita sedih sebab kita kehilangan nenek, tapi kita tak boleh nak bagi tahu kat dia. Okey, ni kita sedang siarkan. Kita sedang siarkan scene itu. Okey. Yes, this one. And then bila one day tu kita masa tu sikit kita kena bagi tahu kat dia, itu scene yang bagi saya paling mencabar. Dia kena menghayati betul-betul, mendalami betul-betul benda tu. Tapi tanpa pengarah, tanpa Fairuz Lloyd, memang saya cakap thank you so much lah. Kalau tidak memang saya tak boleh nak buat. Wow. Memang saya tengok kat sini pun macam naik bulu roma belakang tengkuk saya. Macam one take ke? Ataupun bukan berapa kali take ni Abang Fairuz? Ni Abang Fairuz Lloyd tahu lah. But untuk sini memang bagi saya sangat-sangat mencabar lah. Sebab emotion kita kena bawa tu bukan emotion yang biasa-biasa. Dia more. Lebih. Dan daripada setiap saat yang kita lalui kesedihan tu, kita tak boleh lost momentum. Kita kena sentiasa maintain, pastikan dia sentiasa up. Tak boleh down. Itu paling susah sebenarnya, sangat susah. Alright, okey. Kita nak berehat sekali lagi. Rina tu tadi saya nampak dia macam bergaduh dengan siapa dah tu. Tak apa, kita iklan sekejap, kita bagi dia bergaduh sekejap. Selepas ni saya nak dapatkan Rina dan Doktor. Jangan ke mana-mana, teruskan bersama kami Soal Drama kembali selepas ini. Ya Allah, ya Tuhanku, macam mana aku nak bagi tahu budak ni nenek dia dah tak ada. Ya Allah. Ya Allah, bagikanlah dia ni kekuatan. Saya masih lagi bersama anda dalam Soal Drama dan saya nak terus kepada Rina. Saya kalau boleh nak cakap dalam drama ni ada dua orang yang kelakar lah sebenarnya. Awak mungkin kelakar daripada watak yang lama dan satu lagi Amy Mastura. Bila saya tengok behind the scene Amy Mastura cakap macam tu, saya kata ini bukan Amy Mastura. Amy Mastura selalu dia kelakar. Jadi selepas ni Rina, apakah awak suka watak-watak yang macam ni ataupun awak lagi suka watak-watak dalam Kampung People? Okey, sejujurnya sebagai seorang pelakon yang Rina rasa kalau nak berjaya, jadi kenalah jadi pelakon yang variety, boleh jadi itu, boleh jadi ini. Mungkin watak Laila tu terlampau selesa dengan diri Rina, jadi bila nak bawa watak-watak introvert ni, itu bukan I. So I rasa mungkin lepas ni kalau dapat peluang, I rasa I nak kurangkan sikit watak watak kelakar. Okay. Sebab I rasa I tak cakap I kelakar lah. Tapi you sudah dikenali sebagai macam watak kelakar kan? Ya, betul. Jadi kalau boleh Rina nak pelbagaikan watak, mungkin lebihkan watak-watak serius ataupun watak yang tergenis. Sebab terlampau selesa sangat watak kelakar bimbo. Baik. Sebab rasanya bawa diri sendiri tu. Dr. Siti, kalau boleh Doktor,
nasihatkanlah kepada masyarakat kita. Dari segi aspek seni, Abang Fairuz dah buat bahagian dia. Dia dah tunjukkan dalam drama bagaimana kehidupan masyarakat dalam COVID ni kan. Doktor sebagai orang yang real, yang berada di lapangan dan melihat semua ni setiap hari. Jumlah sekarang 2,000, 3,000 tak pernah turun. Nasihat doktor lah kepada orang supaya jangan ambil mudah, jangan rasa bahawa kita ni tak akan dijangkiti COVID-19. Okey, terima kasih kerana bagi kami peluang sebab saya sebagai frontliner mewakili frontliner yang lain, di mana kalau kita tengok bilangan pesakit memang terlalu ramai. Macam contohnya semalam paling tinggilah 3,300 lebih. Jadi kami benar-benar mengharapkan kerjasama daripada orang ramai di luar sana dan sampai kategori boleh dikatakan merayulah dengan sepenuh hati untuk patuhi arahan dan juga SOP yang telah ditetapkan. Kerana kebanyakannya hanya menyerahkan pada pihak Kementerian Kesihatan dan kerajaan untuk menangani nak putuskan rangkaian ni, sedangkan tanggungjawab tu adalah pada diri masing-masing di luar sana. In fact, saya boleh katakan kalau semua patuhi standard operasi SOP ni, SOP ni, kalau seorang kena COVID, yang lain di sekeliling tu tak perlu kuarantin pun, disebabkan mereka mengamalkan pakaian mask yang betul, kena tutup hidung. Lepas tu sentiasa ada, kita pakai hand sanitizer tu sendiri. Jangan mengharapkan pihak kedai, pihak premis menyediakan. So saya lihat handphone memang sentiasa ada. So kalau boleh hand sanitizer beli yang kecil tu tampal kat handphone tu. Senang so sentiasa ada pada kita. Sebab kita tak boleh mengharapkan nak cari pipe semua kan. So yang ketiga, berada di kawasan yang mempunyai pengudaraan yang baik, which mean that dan kekalkan jarak fizikal. Yang banyak kita perhatikan, biasa diorang makin dekat bila makan, sebab makan bila kita buka mask tu dan kita bercakap, so sambil makan bercakap, silap dia punya droplets tu instead of pergi 3 kaki dia akan pergi jauh tu masuk ke dalam kawan kita kat depan tu. Betul. Itu yang bahaya. So bila makan, bila makan tu paling bahaya sebab kita buka mask. Okey. Doktor, sebenarnya kalau kita nak suruh doktor bagi nasihat ni memang akan panjang sebab memang banyak benda. Tapi saya harap dengan sekurang-kurangnya apa yang doktor katakan ini membuka teruslah minda rakyat supaya berhati-hati dan kita bertanggungjawab untuk menurunkan angka COVID-19 ni. Vaksin belum sampai di Malaysia. Vaksin yang terbaik adalah sikap diri kita sendiri. Ya? Betul. Jadi saya nak ucapkan terima kasih kepada semua. Kalau boleh saya nak bersembang dengan ramai-ramai sampai tengah malam lah. Tapi kita nak bagi peluang untuk semua tengok TV3 sekarang sebab hadiah dari Tuhan sedang disiarkan sampai 10 malam. Hari ini sampailah Sabtu 9 ke 10 malam dalam slot Lestari. Abang Fairuz Loy, terima kasih. Rina juga terima kasih dan juga Syafi. Doktor, selamat terus bertugas dan tabik hormat daripada kami. Semoga kita semua dilindungi daripada COVID-19, ya. Itu dia perbualan saya bersama dengan pelakon-pelakon dan pengarah Hadiah dari Tuhan dan juga seorang wiranegara kita. Terima kasih kerana telah bersama saya dan esok di Cool FM saya akan panjangkan topik ini dalam Cool FM Izwan Azir 3 petang pasti jadi Cool FM. Jadi sehingga kita jumpa lagi, jaga diri. Ini zaman PKP, duduk rumah, jangan keluar mana-mana ya. Assalamualaikum dan selamat malam. Beribu bintang di langit kini menghina, merawat aku dalam gelap. Rembulan mengambang kini makin suram, budak ilhamku tanpa harap. Sedetik wajahmu muncul dalam diam. Ada kerdepan, ada sinar. Itukah bintang atau rembulan? Terima kasih ku ucapkan